Assalamualaikum. Hari ini kita masih di bawah unit yang sama, iaitu unit 10 Tun Perak Bendahara Terbilang bersama saya Cikgu Nuraihan. Baik, objektif pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, di hujung pembelajaran cikgu nak kamu semua tahu menghuraikan 5 kebijaksanaan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Di seterusnya, cikgu nak juga kamu semua nanti tahu menghuraikan 2 kepentingan nilai taat setia kepada pemimpin. Baik, kita pergi ke objektif yang pertama, iaitu kebijaksanaan Tun Perak. Kebijaksanaan Tun Perak telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kalau tak ada Tun Perak, maka tak berapa gemilanglah Kesultanan Melayu Melaka ni. Jom kita tengok apa kebijaksanaan Tun Perak. Kebijaksanaan Tun Perak yang pertama adalah dari segi pentadbiran. Dalam konteks ini, Tun Perak berjaya mewujudkan kerjasama yang erat antara Sultan dengan pembesar dalam pentadbiran. Jadi, Tun Perak ni sangat bijaklah sebab dia wujudkan kerjasama erat antara Sultan dengan pembesar. Lepas tu, kerjasama ini berjaya meluaskan Empayar Melaka meliputi Tanah Melayu, Pantai Timur, Sumatera dan Kepulauan Riau Lingga. Jom kita tengok peta. Jadi disebabkan Tun Perak ni sampaikan Empayar Melaka tu jadi begitu luas, sampaikan ada meliputi seluruh Tanah Melayu, meliputi juga Pantai Timur Sumatera dan Kepulauan Riau Lingga. Tengok pada peta ni yang berwarna merah jambu tu adalah betapa luasnya Empayar Melaka pada ketika itu, disebabkan oleh kebijaksanaan Tun Perak lah sampai Empayar Melaka jadi begitu luas seperti itu. Kebijaksanaan yang kedua adalah dari segi pertahanan. Tun Perak mengarahkan supaya jamung dipasang pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai. Cikgu rasa ni cikgu dah pernah cerita masa mula-mula kita masuk tajuk ni dahulu, betapa bijaknya Tun Perak dia suruh orang pasang jamung dekat pokok bakau. Lepas tu tengok dekat gambar tu, tengok cikgu pernah cerita kan, pasang jamung dekat pokok bakau. Tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka disebabkan jamung tu tadi dia ingat, ramainya tentera Melaka, kita balik. Macam itulah. Jadi mereka menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. Padahal tentera Melaka tak ramai pun. Yang banyak cuma jamung. Tapi tentera Siam dikelirukan oleh jamung tersebut sampai mereka batalkan hasrat untuk serang Melaka. Dari situ kita dah nampaklah kebijaksanaan Tun Perak. Kebijaksanaan ketiga adalah dari segi diplomatik. Tun Perak berjaya mengekalkan keamanan dan menjamin keselamatan Melaka daripada ancaman luar. Apa yang Tun Perak buat sehingga Tun Perak ni berjaya mengekalkan keamanan? Tun Perak dia tulis surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Raja Siam menyambut baik hasrat tersebut. Kalau tadi tengok dalam gambar sebelah tadi, Siam nak serang Melaka kan, tapi Tun Perak buat apa? Tun Perak tulis surat kepada Raja Siam, jom kita jalinkan hubungan persahabatan. Jadi nampak tak bijaknya Tun Perak? Tun Perak bijak dalam berdiplomatik. Kebijaksanaan yang ketiga adalah dari segi agama Islam. Tun Perak ni merupakan seorang pembesar yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Tun Perak menggalakkan kedatangan ulama ke Melaka dan menasihati Sultan. Bagus Tun Perak ni, dia yang galakkan ulama datang ke Melaka. Lepas tu Tun Perak juga menasihati Sultan. Menasihati Sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Betapa bagusnya Tun Perak ni kan. Dia suruh ulama datang. Tun Perak nasihati Sultan supaya memerintah mengikut ajaran Islam. Cikgu nak tunjuk satu gambar dan cikgu nak ceritakan satu kisah.
Ini kisah tentang Tun Perak jugalah. Tun Perak ada anak. Nama anak Tun Perak adalah Tun Besar. Jadi satu hari Tun Besar ni tengah bermain sepak raga dengan kawan-kawannya. Lepas tu Tun Besar tersepak bola raga tu terkena Desta Raja Muhammad. Yang dekat atas kuda tu adalah Raja Muhammad. Jadi Raja Muhammad ni anak sultan, putera sultan. Jadi bola raga tu tadi terkena Desta. Desta tu maksudnya kain tengkolok yang Raja Muhammad tu pakai. Dia macam panjat lah. Lepas tu bola raga tu terkena Desta. Jadi Raja Muhammad marah. Lepas tu Raja Muhammad terus membunuh Tun Besar. Kamu tahu apa yang Tun Perak buat? Adakah Tun Perak marah? Jom kita tengok. Jawapannya adalah tidak. Kebijaksanaan Tun Perak terbukti apabila beliau mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka dalam peristiwa anak dan Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad. Betapa besarnya tragedi itu. Anaknya Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad. Tapi Tun Perak tetap sabar. Malah Tun Perak melarang pengikutnya menuntut bela. Sebaliknya meminta mereka supaya setia kepada Sultan Melaka. Betapa bagusnya Tun Perak ni. Tun Perak tak nak timbulkan kekecewaan, tak nak timbulkan huru hara. Walaupun kita rasa apa yang Raja Muhammad buat tu salah dan melampau, tapi Tun Perak larang pengikutnya. Tak payah tuntut bela, teruslah taat setia kepada Sultan Melaka. Betapa bijaknya Tun Perak, betapa sabarnya Tun Perak dalam menangani isu sebesar ini. Betapa bagusnya Tun Perak kan. Baik, kalau tadi cikgu dah cerita tentang 5 kebijaksanaan Tun Perak. Yang pertama dari segi pentadbiran, kedua dari segi pertahanan, ketiga dari segi diplomatik, keempat dari segi agama Islam, dan yang terakhir adalah Tun Perak bijak dalam mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, berdasarkan kelima-lima kebijaksanaan ni, cikgu nak tanya, apa kepentingan nilai taat setia kepada pemimpin? Contoh macam Tun Perak tadi. Kenapa Tun Perak bermati-matian menunjukkan taat setia kepada pemimpin? Contohnya, walaupun anaknya dah kena bunuh, tapi Tun Perak masih minta semua orang untuk setia kepada Sultan. Jadi, apa kepentingan yang kita dapat kalau kita taat setia kepada pemimpin? Apa kebaikannya? Apa kelebihannya? Cikgu bagi idea sikit lah. Mungkin bila kita taat setia kepada pemimpin, keamanan negara terjaga, keamanan negara terpelihara. Contoh macam Tun Perak tadi. Tun Perak tak nak timbulkan kekecewaan. Jadi, bila kita taat setia, jadi amanlah negara kan. Jadi, kamu cari sendiri, fikir sendiri apa kepentingan yang kita dapat apabila kita setia kepada pemimpin. Baik, cikgu dah sediakan lambaran latihan dan cikgu dah kepilkan dalam Google Classroom. Nanti boleh tengok dekat Google Classroom. Buka, kalau ada pencetak boleh cetak, kalau tak ada boleh salin. Tak banyak pun kalau kamu salin. Tapi yang pasti, cikgu nak latihan tu wujud dalam buku latihan kamu. Dan juga ambil gambar nanti, kemudian klik turn in untuk hantar. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.